Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia sedang penonton dan pendengar sekalian, alhamdulillah kita sudah berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak 1443 Hijrah dan kita bersyukur kepada Allah Taala kerana diberi kesempatan dan peluang sekian kalinya untuk kita bersama beribadat dan mulai yang mulia ini. Sebagaimana kita tahu bahawasanya bulan Ramadan penuh dengan keberkatan dan rahmat dan kita alhamdulillah diberi peluang untuk sama-sama mengecapi dan juga memperolehi keberkatan dan rahmat daripada Allah Ta'ala di bulan yang mulia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar yang saya hormati, dalam Ramadan ini ibadat yang paling penting yang kita kerjakan adalah ibadat puasa. Tentulah ibadat puasa ini mempunyai beberapa rahsia dan hikmat yang perlu kita fahami. Dalam Quran disebut antara tujuan dan objektif kita berpuasa untuk melahirkan seorang insan yang bertakwa. Quran menyebut bahawasanya puasa itu merupakan satu daripada perkara yang akan menjadikan seorang muslim itu seorang yang bertakwa. Dan begitu Quran tidak menjelaskan kepada kita apakah cara-caranya untuk mencapai objektif bertakwa itu. Dan takwa itu sebagaimana kita faham bahawasanya ditakrifkan oleh para ulama dengan mentaati perintah Allah. Kita mentaati dan melakukan semua perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya semata-mata kerana Allah Ta'ala untuk mencapai derajat takwa. Oleh demikian, dalam bulan puasa ini, dalam Ramadan ini, kita melakukan puasa dengan niat dan dengan tujuan untuk mencapai redha Allah dan mencapai satu takwa dan untuk memperolehi keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu, kita mesti juga memerhati beberapa rahsia dan hikmat daripada berpuasa ini. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian dan penonton sekalian, dalam puasa ini kita berdapati ada perbezaan dengan ibadat-ibadat yang lain. Kalau kita beribadat solat misalnya, atau kita memberi sedekah misalnya, maka kita orang dapat melihat perbuatan tersebut. Solat dan juga bersedekah itu kelihatan oleh orang lain. Namun begitu dalam ibadat puasa ini kita berpuasa, namun perbuatan kita menahan diri daripada makan minum itu hanya kita sahaja yang tahu perbuatan tersebut. Orang lain tak tahu. Mungkin seseorang itu dalam bulan Ramadan kita faham bahawasanya semua orang berpuasa, tetapi apakah dia sebenarnya benar-benar melakukan ibadat puasa itu, kita tak tahu. Dia sahaja yang tahu dia berpuasa kerana mungkin dia makan atau minum di rumah, tetapi di lahirnya nampak macam berpuasa. Oleh demikian, puasa itu satu ibadat yang kita tak tahu dilakukan sama ada dilakukan ataupun tidak. Oleh demikian, daripada ibadat ini menunjukkan dan memberi pengajaran kepada kita bahawasanya kita melakukan perbuatan tersebut dengan ikhlas. Kerana apa? Kerana perbuatan yang dilakukan tanpa pengetahuan orang lain itu selalunya dan lazimnya kita lakukan dengan ikhlas. Oleh demikian, puasa itu melatihkan diri kita untuk melakukan sesuatu dengan ikhlas. Tuan-tuan dan puan-puan sedang pendengar sekalian dan juga penonton yang saya muliakan, dalam puasa itu kita diminta untuk berpuasa selama 30 hari berturut-turut. Dalam keadaan biasa, jika kita melakukan sesuatu perbuatan berturut-turut dalam tempoh tertentu, katakanlah seminggu atau 2 minggu, akhirnya perbuatan yang kita buat itu kita akan melekat ataupun akan menjadi sesuatu yang kita biasa buat dengan mudah. Jadi contohnya berpuasa, kita mungkin puasa dalam masa seminggu, mungkin ada kesusahan atau kepayahan, tetapi dalam minggu yang kedua mungkin kita akan mudah berpuasa. Oleh demikian, kalau kita ikhlas dalam melakukan perbuatan dengan cara berpuasa itu, tentulah perbuatan tersebut akan melekat kepada diri kita selepas kita keluar daripada 30 hari berpuasa di bulan Ramadan. Oleh demikian, pentinglah kita menekankan aspek keikhlasan yang dalam perbuatan kita yang kita dilatih dengan cara berpuasa.
dalam puasa juga mempunyai beberapa perkara yang kita diminta untuk tidak melakukannya. Ini disebut sebagai rukun-rukun berpuasa. Jadi kita mungkin diminta tidak makan atau minum, itu semua orang faham. Satu kemungkinan perbuatan untuk meninggalkan makan dan minum di bulan Ramadan itu satu perbuatan yang kita disuruh. Dalam keadaan biasa, untuk meninggalkan makan dan minum itu satu perkara yang susah dan sukar sebenarnya. Kerana itu merupakan satu keperluan asasi manusia untuk makan dan minum. Tetapi kita, sebab kita ikhlas dan kita taat kepada perintah Allah, kita meninggalkan makan dan minum. Dan di samping itu kita juga diminta jangan melakukan beberapa perbuatan yang mana kalau kita lakukan itu akan menyebabkan kita punya puasa itu tidak akan mencapai atau tidak mempunyai apa-apa pahala daripada Allah Ta'ala. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak ada apa-apa daripada puasa mereka melainkan lapar dan dahaga sahaja. Ini memberi makna, ada petunjuk pada kita bahawasanya puasa itu satu latihan untuk menahan nafsu. Makan, minum merupakan satu perkara yang keperluan nafsu yang utama, makan dan minum. Jadi kita diminta supaya tidak makan dan minum merupakan satu latihan untuk mengawal nafsu kita. Apatah lagi perbuatan-perbuatan lain yang dianggap sebagai perkara-perkara etika seperti kita dilarang untuk bercakap bohong, memaki hamun, fitnah dan sebagainya. Itu satu kawalan kepada kita punya nafsu untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Juga kawalan kepada kita punya temperamen ataupun kawalan kepada kita punya diri agar sentiasa memerhatikan atau melakukan perkara-perkara yang baik. Jadi kalau kita lakukan perkara tersebut dalam 30 hari, maka tentulah di akhir Ramadan nanti kita lahir sebagai satu insan dan pribadi yang digambarkan sebagai Muslim yang baik, sebagai orang yang bertakwa, yang ikhlas dalam perbuatannya dan juga yang dapat mengawal temperamennya ataupun tensionnya ataupun nafsunya agar selalu melakukan perkara yang baik. Dan seterusnya, ajaran berpuasa ini yang dapat kita faham juga ialah di akhir bahawasanya tiap-tiap benda yang baik itu perlu ada usaha, maksudnya ada kepayahan yang kita perlu lalui untuk mencapai hasil dan juga mencapai kejayaannya. Jadi dalam puasa ini kita diberitahu oleh hadis bahawasanya lis-shaim farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, yang bermaksud bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan. Gembiraan ketika dia berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Ilahi di hari akhirat nanti. Oleh demikian, puasa itu satu yang sukar dilakukan, tetapi Allah Ta'ala menjanjikan kepada kita bahawasanya kita akan dibalas dengan kegembiraan, dengan kemanisan di akhir puasa tersebut, di mana dalam keadaan bulan Ramadan kita akan berbuka di waktu akhir puasa dan kita rasa gembira ketika kita berbuka, dan apatah lagi bila kita bertemu dengan Ilahi Allah SWT di hari akhirat, kita gembira dengan puasa kita. Oleh demikian, pengajaran daripada puasa itu kita faham bahawasanya setiap benda yang baik itu, setiap benda yang bernilai itu perlu ada usaha yang gigih, perlu ada usaha yang bersungguh-sungguh di segi kawalan nafsu dan segi kesabaran dan dari segi niat yang ikhlas, dan di akhirnya ada kemanisannya, ada kegembiraannya yang kita akan dibalas. Ini satu bentuk motivasi yang kita perolehi daripada ajaran berpuasa. Oleh demikian, saudara-saudari dan juga sedang pendengar yang dimuliakan, bahawasanya puasa ini kalau kita renung dari segi apa yang dimaksudkan sebagai bertakwa itu kita yang boleh saya ringkaskan, iaitu utamanya kita kena ikhlas berpuasa, dan seterusnya kita mesti bersabar mengawal nafsu kita, dan kita percaya sebagai satu bentuk motivasi di akhir apa yang kita usahakan itu ada saat manisnya, ada kegembiraannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita dikurniakan puasa Ramadan yang berkat dan semua kita mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.